Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada kelas tingkatan 5 SMK Limanak. Saya Cikgu Jason. Kita kembali lagi bertemu dalam sesi pembelajaran yang seterusnya, yaitu kita masih lagi di bawah bab 6, yaitu di bawah nisbah dan fungsi graf trigonometri ya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan sambung belajar di mana kita berhenti pada hari kemarin, yaitu kita akan memasuki standar pembelajaran yang baru, yaitu melukis graf fungsi trigonometri, yaitu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan y sama dengan tangent x bagi 0 sehingga 360 derajat. Dan membanding bezakan ciri-ciri graf fungsi tersebutlah. Jadi kita akan lihat apakah ciri-ciri graf fungsi trigonometri y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan y sama dengan tangent x bagi 0 sehingga 360 derajat. Untuk itu saya mohon semua pelajar untuk keluarkan buku teks. Kita buka muka surat 184. Baik, sila buka buku teks muka surat 184. Dan di bawah tajuk 6.2 graf fungsi sinus, kosinus, dan tangent. Baik, pertama sekali kita kena memahami apakah ciri-ciri graf fungsi trigonometri bagi y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan juga y sama dengan tangent x di bawah sudut 0 sehingga 360 derajat. Jadi kita akan lihat di sini bagaimanakah bentuk-bentuk graf bagi graf cos, graf sin, dan graf tangent. Mari sama-sama kita perhatikan. Baik. Ini adalah satu simulasi ya, bagaimana kita boleh lihat bentuk graf bagi graf sinus, graf kosinus, dan juga graf tangent. Baik, kita perhatikan dahulu apakah bentuk graf sinus secara umum. Baik, apabila cikgu gerakkan sudut ini, arti dia, dia diwakili oleh paksi x di graf inilah. Dan kalau kamu perhatikan ciri-ciri bagi suatu graf sinus, kosinus ataupun tangent itu, dia paling tinggi adalah sama dengan 1 dipaksi y, dan juga paling rendah adalah negatif 1 dipaksi y. Baik, coba kita perhatikan ya. Ini merupakan bentuk graf sinus. Semakin meningkat sudut itu apabila sampai 90 derajat, apa yang akan berlaku? Baik, sebelum itu kita perhatikan dia bermula daripada 0. Ini adalah untuk graf sinus. Jalan sehingga 90 derajat, apa yang akan berlaku? Maka dia akan turun. Dan dia akan pada 180 derajat, dia akan memintas paksi x pada 180 derajat lah. Perhatikan, di sini merupakan titik maksimum. Dan titik maksimum itu berlaku apabila sudut mencecah 90 derajat pada graf sinus. Dan kita gerakkan lagi, dia turun. Apa yang berlaku pula apabila kita gerakkan dia lebih daripada 180 derajat? Kalau kita lihat, dia akan turun. Dan apabila setibanya di 270 derajat, kalau kamu perhatikan di sini, apa yang akan berlaku? Kalau kita tambah lagi, dia akan naik semula. Jadi di sini bila dia turun, titik minimum dia adalah sama juga dengan negatif 1. Kalau kamu perhatikan. Kemudian kalau kita naikkan lagi balik, sehingga 360 derajat, maka inilah bentuk graf sinus yang kita akan perolehi. Jadi apakah ciri-ciri graf yang kita dapat nampak di sini? Ianya bermula daripada 0 derajat. Di sini dia naik sampai 90 derajat. Dia punya titik maksimum graf tersebut adalah sama dengan 1. Kemudian dia akan turun sampai dia akan apabila sampai ke 180 derajat, dia akan memintas paksi x. Apabila sudut tersebut bertambah lagi, maka apabila sampai 270 derajat, maka ianya akan mencecah titik minimum. Dia akan sampai ke titik minimum, kemudian dia akan naik kembali. Baik, kita lihat pula apa yang berlaku dengan graf kosinus.
Oke, graf kosinus kita coba perhatikan adakah ia-nya bermula daripada sudut kosong? Kalau dalam graf, oke, tidak. Dia mula daripada titik maksimum dia kan. Daripada 1 dia akan turun. Sampai 90 derajat dia akan memintas graf. Oke, dia akan memintas graf paksi X. Dan apa yang berlaku seterusnya? Dia akan turun. Oke, apa yang berlaku sampai 180 derajat? Dia akan mencecah ke titik. Dia akan sampai ke titik minimum. Oke. Dan kalau kita gerakkan bertambah lagi sudut dia, apa yang akan berlaku dengan graf sinus ini? Kosinus ini. Apabila sampai ke 270 derajat, dia naik semula dan sekali lagi hanya memintas pada paksi X, yaitu sebanyak 270 derajat lah. Okay. Dan kemudiannya apabila dia naik, nah inilah bentuk grafnya, sehingga 360 derajat. Oke, baik, inilah graf bagi kosinus. Oke, kita perhatikan ciri-ciri dia. Titik maksimum dia adalah 1. Oke, dan minimum dia pula adalah negatif 1. Oke, kamu kena hafal ciri-ciri ini. Oke, baik, seterusnya kita perhatikan pula apa yang berlaku pada graf tangent. Pada 0 derajat di sini, oke, kalau kita naikkan sudutnya, adakah yang akan naik ataupun macam mana? Oke, daripada 0 apabila kita gerakan ke 90 derajat, apa berlaku? Kalau kamu perhatikan, dia akan naik terus sahaja ke mana tuh? Ke nilai infinity. Dia akan naik terus, hilang terus. Oke, di mana dia berada? Di infinity. Apabila kita gerakkan, tambahkan lagi sudut dia, tidak ada apa-apa yang berlaku, tiba-tiba kamu tengok dari bawah. Oke. Daripada apabila kita gerakkan daripada 90 derajat ke 180 derajat, dia akan muncul di infinity dan seterusnya memintas ke 180 derajat pada paksi X. Oke. Dan apabila kita gerakkan, dia akan naik semula dan sekali lagi ke nilai infinity. Oke. Dia akan bergerak ke nilai infinity. Dan kita tambahkan lagi sudut dia, apa yang akan berlaku? Yes. Oke, dia bergerak dari nilai infinity ke 360 derajat memintas paksi X di situ. Oke. Dan inilah bentuk graf bagi tangent. Dia sangat luar biasa. Oke. Ada lain sedikit daripada apa yang kita nampak di sinus dan juga kosinus. So, 3 bentuk graf ini kamu kena hafal lah. Oke, kamu kena hafal. Baik, untuk simpulkan apa yang kita nampak di sini, kita lihat semula buku teks tadi. Oke, ini dia. Oke. Hasil daripada mobilasi meter 3, oke, apa yang kita dapat perolehi ialah untuk graf sinus apabila y sama dengan sin x, oke, graf ini mempunyai nilai maksimum 1, oke, apabila x sama dengan 90 derajat, dan nilai minimum pula dia adalah sama dengan negatif 1 apabila x sama dengan 270 derajat. Ini ciri-ciri yang kamu perlu tahu. Dan di mana kayaknya memintas? Ini juga sangat penting. Dia memintas di 0, 180 derajat, dan juga 360 derajat. Oke, pada paksi X pula di mana dia memintas? Dia memintas pada 0 sahaja. Kamu nampak? Paksi Y ini. Kamu nampak di mana dia pintas? 1 sahaja tempat dia pintas. Untuk paksi X pula ada 1, 2, dan 3. Oke, kita bincangkan pula graf kosinus. Oke, perhatikan. Inilah bentuk graf kosinus. Tadi kita sudah perhatikan. Dia berlainan daripada graf sinus. Dia bermula daripada 1 di paksi Y. Kemudian apabila sampai ke 90 derajat, dia akan memintas. Dia akan turun. Oke, sampai 180 derajat, dia akan mula naik balik. Naik sehingga 270 derajat. Dia memintas paksi X. Kemudian dia akan naik balik. Oke, inilah bentuk graf kosinus. So, ciri-ciri dia hanya mempunyai nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 0. Dan 360 derajat lah, coba perhatikan. Ini adalah paksi X. Apabila X bernilai 0, oke, dan juga bernilai 360 derajat, berapakah nilai Y dia? 1.
ini adalah titik maksimum dia, nilai maksimum dia. Oke, apabila ianya memintas pada paksi X, bila ianya akan memintas pada paksi X, kalau kita perhatikan apabila X sama dengan 90 derajat dan juga 270 derajat. Dan untuk pintasan Y pula hanya berlaku sekali sahaja, yaitu pada Y sama dengan 1. Baik, untuk graf tangent pula kalau kita perhatikan nilai maksimum ialah infinity. Dia sampai di atas. Nampak? Manakala nilai minimum dia pula macam mana? Sama dengan negatif infinity. Di sebelah sini. Baik, seterusnya, ciri seterusnya ialah memintas paksi X pada X sama dengan 0. Apabila X sama dengan 0, dia pintas sekali di sini. X sama dengan 180, dia pintas sekali. Dan juga X sama dengan 360, dia pintas sekali. So, ada 3 pintasan X. Untuk graf Y sama dengan tangent X. Manakala untuk pintasan Y pula, kalau kita perhatikan, dia hanya pintas sekali sahaja, yaitu pada nilai 0. Baik, untuk nilai tangent 90 dan 270 darjah, kalau kamu tengok, 90 di sini dan 270 darjah ini, ada apa-apa yang berlaku? Tidak ada. Di mana graf tangent ini kan, dia apabila dia ke infinity, dia tidak akan memintas pada sudut 90 darjah ataupun sentuh. Dia akan naik, kira-kira sampai mana dia tidak akan sentuh pada, dia tidak akan sampai kepada X sama dengan 90 darjah. Dia akan naik terus saja. Begitu sahaja dia menghilang di infinity itu. Begitu juga dengan pada 270 derajat. Maka kita kita panggil dia sebagai tidak tertakrif lah, sebab langsung tidak ada sentuhan. Dia terus ke infinity. Baik, itulah ciri-ciri graf yang perlu kamu faham. So kena hafal yang ini. Baik, kita juga ada tengok dalam buku teks. Ini ringkasan dia. Di buku teks ada yang ini di hujung bab ini. Dia ada buat satu ringkasan. Yang ini kamu kena hafal. Pintasan X untuk graf sinus, pintasan X untuk graf kosinus dan juga tangent. Macam mana? Lepas itu pintasan Y dia bagaimana? Perhatikan dan hafal. Baik. Seterusnya juga akan tunjukkan kepada kamu bagaimanakah cara untuk melengkapkan jadual sin X, cos X, dan tangent X bagi sudut-sudut 0, 15, 30, 45, 60, 75, dan 90 darjah. Untuk melengkapkan jadual ini sahaja. Baik. Cara bagaimana untuk lengkapkan jadual ini adalah, kita gunakan sahaja kalkulator. Contoh dia, kita mau cari sin 0. Apa yang kita buat? Kita tekan sin 0. Kita akan dapat sudut dia adalah 0. Cikgu coba capture dahulu yang ni. Sin 0, jawapan dia adalah 0. Dan seterusnya, coba kita perhatikan macam mana pula dengan sin 15. Kita akan dapat dalam bentuk pecahan, namun kalau kita tukarkan dalam titik perpuluhan, kita akan dapat 0.25 ataupun 26 lah. 0.26. Baik. Yang selebihnya ini dengan kaedah yang sama juga. Yang ini untuk sudut-sudut ini dengan kaedah yang sama, kita boleh lengkapkan jadual. Yang ini ada latihan dalam buku kerja, nanti kita akan cuba ya. Seterusnya macam mana pula untuk lengkapkan cos bahagian baris cos ini. Yaitu cos 0, kita tekanlah cos 0 darjah, jawapan dia adalah sama dengan 1. Seterusnya kita tekan cos 15. Dan jawapan yang kita akan perolehi adalah 0.97. 0.97. Dan begitu juga dengan sudut-sudut yang
seterusnya kamu boleh coba sendiri. Oke, dan juga akan tunjukkan yang tangent pun sama juga. Tangent kosong sama dengan kosong. Oke, oops. Oke, kosong. Kemudian tangent 15. Jawabannya sama dengan 0.27. Oke, 0.27. Oke, dan seterusnya kamu boleh lengkapkan sendiri. Baik, soalan kedua pula, ianya meminta Anda melakarkan graf daripada data di atas. Baik, untuk lakaran graf ini cukup percaya kamu semua pandai juga. Oke, tahu sudah macam mana untuk lakarkan kan? Baik, yang penting kamu coba perhatikan. Arahan dia di sini, oke, yang ini kita tidak perlu tekankan sangat dahulu. Nanti kita akan masuk satu demi satu, oke, lakaran graf ini. Oke, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 30 darjah pada paksi X dan 2 cm kepada 1 unit pada paksi Y, lukis graf fungsi Y sin X, Y sama dengan cos X, dan juga Y sama dengan tangent X secara berasingan pada kertas graf. Maka untuk melakarkan graf itu, yang penting kita kena tahu. Minta maaf ke cikgu ini. Ini adalah bentuk graf yang telah kita bincangkan tadi. Ini adalah paksi Y. Baik. Di sini adalah kosong. Dan ini adalah paksi X-nya, pintasan-pintas nilai-nilai pada X. Dia kata 2 cm kepada 30 darjah pada paksi X. So, dari kosong, kita akan pergi 30 darjah. Lepas 30, 60. Lepas itu, 90, 120, dan seterusnya lah. Begitu. Kemudian untuk paksi Y pula, dia 2 cm kepada 1 unit. 2 cm kepada 1 unit. Di sini negatif 1 lah. Dan kita coba lakarkan. Ini contoh dia. Apabila sin kosong, apabila X kosong, maka sin X kosong kita tandakan. Kita ambil contoh untuk sin dahulu. Lepas tu apabila sin X sama dengan 15 darjah di sebelah sini kanan, dia mungkin dia punya nilai adalah 0.26 lebih kurang di sebelah sini. Begitu. So, kamu akan teruskan dengan nilai-nilai yang lain. Dan selepas kamu plotkan titik-titik dia itu, kamu lakarkan sahajalah. Begitu. Dan seterusnya. Jadi, basically itu cara macam mana untuk lakarkan graf untuk sin. Sin, cos, dan juga tangent. Yang ini yang penting kamu faham macam mana membuat lakaran dia itulah. Baik, kita balik kepada yang seterusnya. Baik. Kita akan masuk kesan pada pembelajaran, kesan bagi graf cos, sin, dan tangent pada pembelajaran seterusnya nanti. So untuk hari ini, apa yang cikgu mau kamu buat? Kamu coba tengok latihkan diri 6.2e. Yaitu tentukan samara setiap graf trigonometri berikut adalah graf fungsi sinus, kosinus, ataupun tangent. Baik, agak-agaknya yang E ini, dia graf apa? Coba kita perhatikan. Kita ambil dua soalan ini dahulu. Baik, tentukan sama setiap graf trigonometri berikut adalah sinus, kosinus, ataupun tangent. Baik, dia bermula untuk E, dia bermula daripada 1 dan dia turun. Graf apakah ini? Kamu rasa? Apabila dia turun daripada 1, kita tahu bahawa ini adalah graf cos. Boleh rujuk kita punya nota. Dan yang ini, dia datangnya dari infinity dan pergi ke infinity. Yang ini sudah tentu graf Y adalah sama dengan tangent X.
Oke, manakala yang ini pula macam mana? Oke, yang ini mungkin kamu tengok di sini adalah graf cos, ini graf tangent, ini sudah tentu sin kan? Oke, memang betul sin, cuma persoalan dia graf sin yang kita belajar tuh macam mana? Dia tidak bermula daripada sini kan? Oke, harus diingat, graf ini dia tidak bermula daripada kosong darjah. Nampak ini? Oke, dia bermula daripada 180 darjah. Kalau kita tengok bahagian graf sin 180 darjah itu, macam mana bahagian dia? Coba kita tengok ya. Oke. Coba kita perhatikan. Oke, coba tengok kawasan ini. Oke, pada sudut 180 darjah sehingga 360 darjah, macam mana kawasan dia? Iya, sebenarnya dia ambil bahagian sini saja. Oke, so itu sebenarnya adalah graf sin. Ya, yang ini. Boleh faham Oke, untuk soalan nomor 2 pula, lakar graf Y sama dengan sin X dengan keadaan 90 darjah sehingga 270 darjah. Macam mana cara untuk lakar? Lakar ini arti dia tidak perlu ikut nilai yang betul-betul sebenar lah. Oke, yaitu kita buat sketch, kita buat lakaran biasa sahaja. Oke, tidak perlu guna kertas graf. Jadi untuk graf Y sama dengan sin X dan keadaan 90 hingga 270 darjah. Arti dia graf kamu tuh bermula dari 90 darjah dan dia tamat pada 270 darjah. Baik, kalau kita perhatikan ya graf sin nih, oke, daripada 90 darjah sehingga 270 darjah. Ini sahaja kawasan yang perlu kamu tahu. Oke, yang kamu perlu lakarkan. So dia akan dalam keadaan Oke, ini 90 dan dia tamat pada 270. Macam mana bentuk graf dari tadi? Kamu masih ingat? Coba kamu perhatikan. Nah, ini dia. Oke, 90 hingga 270. Dia turun daripada nilai 1, paksi Y itu turun dan dia pintas pada 180 derajat sehinggalah di sini sahaja. So, bentuk grafnya adalah Oke, begitu sajalah. Oke. Baik. Minta maaf, dia sampai dari sini, dia turun sampai sini saja. Oke. Dan ini tidak ada, sebab ini mencecas 270 darjah sudah. Oke. Ini tidak ada lah. Oke, seterusnya untuk lakar graf Y sama dengan cos X dengan keadaan 45 darjah sehingga 225 darjah. Macam mana pula tuh? Oke, yang ini kalau kita perhatikan, oke, kita akan lakarkan seperti biasa. Ianya bermula daripada 45 darjah di sini. So yang seterusnya di sini, oke, kita ikut dia punya apa nih? Dia punya jujukan saja, dia punya apa nih? Oke, untuk sini kita tahu bahwa ianya bermula daripada 45 darjah, seterusnya 90 darjah. Oke. Seterusnya campur lagi 45 darjah, 135 darjah. Oke. Campur lagi 45, kita akan dapat 180 darjah dan seterusnya. Oke. Oke, baik, kita tahu di sini adalah 1 dan ini adalah negatif 1. Oke, baik. Kalau kamu ingat, kita rujuk balik graf untuk cos.
Macam mana bentuk grafnya? Macam ni. Okey. Saya terangkan sedikit. Baik. Dia bermula daripada 45 darjah. Jadi, kalau kita perhatikan, dia adalah rendah sedikit daripada 1. Nampak? Ini di sinilah kamu punya paksi Y kamu. Okey? Dan seterusnya, dia akan memintas pada 90 darjah. Jadi, dia akan rendah sedikit. Dia turun, dia akan pintas pada 90 darjah. Okey? Okey. Jadi, selepas itu macam mana? Okey. Sampai di sini, dia akan pergi ke 180 darjah. Okey, iaitu apabila dia berada di 180 darjah, itulah nilai minimumnya dia capai. Okey. So, dia akan turun. Turun lagi sampai 180 darjah gitu. Okey. Okey, baik. Ingat, yang seterusnya saya rasa kamu boleh faham sudah macam mana untuk teruskan. Okey, kamu lengkapkan dahulu nilai-nilai pada paksi X ini, kemudian rujuk balik graf asal sin itu di manakah yang memintas dan seterusnya. Okey. So yang ini dia tidak boleh berada di satu, dia akan turun di sebelah sini. Okay, seperti yang telah kita bincangkan tadi. Ini tidak ada. Okay, basically soalan 1 dan soalan 2 begitulah. Okay, baik. Soalan ketiga ini, raja di sebelah menunjukkan 3 graf fungsi, 3 graf trigonometri bagi sudut di antara 0 hingga 90 darjah. Baik. Sebagai latihan kendiri, okay, soalan 3 ini cikgu mau kamu fikirkan. Okey, baik. Untuk latihan kendiri dalam kelas, soalan 1, 2, 3 ini kamu perlu buat semula ya. Okey, kena buat semula. Tidak perlu salin soalan, bagi sahaja jawapan terus, iaitu soalan 1A, apa jawapannya, B, apa jawapannya, C, apa jawapannya. Dan soalan 2A kamu boleh cuba sendiri. Okey, ini adalah latihan dalam kelas. Okey, latihan kendiri. Baik, sekiranya terdapat sebarang masalah, cikgu akan postkan video lain untuk menjelaskan macam mana untuk dapatkan jawapan bagi 3 soalan ini. Okey. Okey, baik. Jadi cikgu tamatkan di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Dan seterusnya pada pembelajaran yang seterusnya kita akan lihat pula tajuk apakah kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri Y sama dengan A sin BX tambah C, Y sama dengan A cos BX tambah C, dan juga Y sama dengan A tangent BX tambah C. Okay, baik. Seterusnya, sebelum kamu mula kelas, okay, cikgu sarankan untuk kamu teruskan belajar. Okay, baca dahulu mana-mana yang kita belum masuk itu, lepas itu baru masuk kelas supaya kamu boleh lebih faham. Okay, baik. Juga rasa itu sahaja pada hari ini. Okay, jadi teruskan belajar. Okay, sila tengok larahan dalam Google Form yang cikgu bagi tu. Okay, apakah kerja rumah yang kamu perlu siapkan? Okay, jadi dengan itu cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana menonton, dan cikgu mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Sekarang ini pun sebenarnya sudah jam 2 pagi cikgu siapkan video ini. Okay, nasib baik sempat juga. Okay, cikgu ada 2 kelas, 2 kelas sama dengan 2 video lah cikgu siapkan. Okay, iaitu tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okay, so all the best. Thank you.